Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Zulaika Adila binti Abdul Karim dan domain matrik saya 295269. Hari ini saya akan membincangkan mengenai keganasan rumah tangga. Sebelum kita kupas topik ini dengan lebih mendalam, marilah kita sama-sama lihat potongan berita mengenai topik ini. Selangor mencatatkan kes keganasan rumah tangga tertinggi berbanding dengan negeri lain dalam tempoh 3 tahun lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata, bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, 813 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di negeri berkenaan. Pengenalan. Keganasan rumah tangga adalah sejenis serangan yang dikenakan oleh seseorang ke atas orang lain seperti isteri atau suami atau bekas isteri atau suaminya atau kanak-kanak atau orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota keluarga lain. Keganasan ini merangkumi kesengsaraan dan penderitaan secara fizikal, seksual, keuangan, emosi dan psikologi. Definisi dan konsep keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga adalah suatu perbuatan penderaan oleh seseorang ahli keluarga terhadap ahli keluarga lain. Orang yang melakukan keganasan rumah tangga cuba mengawal orang yang didera. Melalui Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, keganasan rumah tangga bukan lagi suatu perkara peribadi tetapi telah menjadi kebimbangan masyarakat. Ia adalah jenayah di bawah kanun keseksaan. Organisasi wanita di Malaysia telah melobi selama hampir 1 dekad sebelum Akta Keganasan Rumah Tangga diluluskan pada tahun 1994. Bagaimanakah keganasan rumah tangga boleh berlaku? Mari kita sama-sama lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga. Terdapat 3 kitaran keganasan rumah tangga, iaitu yang pertama, fasa ketegangan. Yang kedua, fasa letupan atau keganasan teruk. Dan yang ketiga, fasa sesalan ataupun bulan madu. Yang pertama, fasa ketegangan. Fasa ketegangan ialah penderaan dalam bentuk yang kurang parah berlaku. Mangsa selalunya dapat merasakan ketegangan yang berlaku dan cuba untuk berbaik dengan pendera. Yang kedua ialah fasa keganasan teruk. Ia adalah kemarahan pendera meningkat secara mendadak. Kecederaan parah boleh berlaku akibat daripada keganasan tersebut. Mangsa selalunya rasa terkejut dan tidak percaya bahawa kejadian itu telah berlaku. Dan yang terakhir ialah fasa sesalan ataupun bulan madu. Pendera menyesal dan berjanji akan berubah. Pendera boleh menjadi seorang yang penyayang dan memberi hadiah sebagai salah satu cara untuk memohon maaf. Seterusnya ialah konsep kerja sosial terhadap keganasan rumah tangga. Saya akan mengupaskan sebanyak 3 konsep kerja sosial mengenai keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah pencegahan dan intervensi. NASW mempromosikan pendekatan yang menyeluruh untuk mencegah dan mengatasi keganasan dalam rumah tangga. Ini melibatkan pendidikan, intervensi langsung, sokongan terhadap mangsa serta upaya untuk mengubah perilaku pelaku kekerasan. Yang kedua ialah perlindungan terhadap mangsa. Para pekerja sosial membantu mangsa mendapatkan rawatan kesihatan mental, perlindungan hukum, tempat perlindungan dan sokongan lain yang diperlukan. Dan yang terakhir iaitu advokasi dan perubahan sosial. NASW mempromosikan advokasi untuk perubahan kebijakan dan undang-undang yang menyokong mangsa kekerasan dalam rumah tangga. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, memperjuangkan dana untuk layanan yang diperlukan dan mengubah norma sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut. Seterusnya ialah peranan nilai kerja sosial oleh NASW. Saya akan menerangkan sebanyak 3 peranan nilai kerja sosial oleh NASW. Yang pertama ialah keadilan sosial. Salah satu nilai kerja sosial adalah keadilan sosial. NASW memperjuangkan kesamarataan hak,
perlindungan dan akses yang adil bagi semua individu, termasuk mangsa keganasan dalam rumah tangga. Yang kedua ialah perkhidmatan sosial. Nilai kerja sosial juga menekankan pentingnya memberikan perkhidmatan yang efektif, responsif dan komprehensif kepada individu dan keluarga yang terkena impak kekerasan dalam rumah tangga. Dan peranan yang terakhir ialah hormat maruah manusia. Pekerja sosial yang bekerjasama dengan NASW berkomitmen untuk menghormati dan memuliakan maruah setiap individu, termasuk mangsa keganasan dalam rumah tangga. Mereka menekankan pentingnya mendengarkan, menghormati keputusan mangsa dan memberikan layanan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Selain itu, saya juga akan menerangkan konsep dan peranan etika kerja sosial. Terdapat 4 konsep dan peranan etika kerja sosial, iaitu yang pertama, pemahaman nilai-nilai etika profesion. Yang kedua, penglibatan profesional beretika. Yang ketiga, kerjasama dan rangkaian. Dan yang keempat, pembangunan diri secara profesional. Pemahaman nilai-nilai etika profesion. Yang pertama ialah keberanian. Para pekerja sosial mesti mempunyai keberanian untuk menangani masalah keganasan rumah tangga dengan tegas dan sekaligus penuh empati. Yang kedua ialah keadilan. Pekerja sosial mesti komited terhadap prinsip keadilan sosial, memastikan semua individu mempunyai akses yang sama kepada perkhidmatan dan sokongan. Seterusnya ialah penglibatan profesional beretika. Pekerja sosial mesti memahami peranan mereka sebagai terikat dengan kerahsiaan dan privasi pelanggan. Mereka mesti mengekalkan kerahsiaan maklumat yang diberikan klien tentang keganasan rumah tangga, kecuali dalam situasi di mana terdapat ancaman terhadap keselamatan klien atau orang lain. Selain itu, kerjasama dan rangkaian. Etika profesional kerja sosial melihat kepentingan kerjasama dengan organisasi lain, seperti agensi penguatkuasaan undang-undang, hospital dan pertubuhan bukan kerajaan lain, untuk memberikan sokongan menyeluruh kepada mangsa keganasan rumah tangga. Dan yang terakhir ialah pembangunan diri secara profesional. Etika profesional kerja sosial memerlukan pekerja sosial untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam menangani keganasan rumah tangga. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang dinamik keganasan rumah tangga, proses penyembuhan dan sumber yang tersedia untuk mangsa. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan mengenai justifikasi kepentingan nilai dan etika profesion kerja sosial. Terdapat 4 justifikasi kepentingan nilai dan etika. Yang pertama ialah perlindungan dan keselamatan klien. Etika profesional kerja sosial meletakkan perlindungan dan keselamatan pelanggan sebagai keutamaan. Yang kedua ialah pendekatan fokus pelanggan. Etika profesional kerja sosial menggalakkan pendekatan berpusatkan pelanggan yang memahami bahawa setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza dalam menangani keganasan rumah tangga. Yang keempat, menghormati privasi dan kerahsiaan. Etika profesional kerja sosial menekankan kepentingan mengekalkan kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh pelanggan tentang situasi keganasan rumah tangga. Dan yang keempat ialah keadilan dan akses kepada perkhidmatan. Etika profesional kerja sosial menekankan kepentingan keadilan sosial dan akses sama rata kepada perkhidmatan untuk semua individu termasuk mangsa keganasan rumah tangga. Kesimpulannya, kita perlu menerapkan nilai dan etika profesion kerja sosial dalam konteks keganasan rumah tangga, bukan sahaja mengenai penguatkuasaan peraturan, tetapi juga menyediakan asas yang kukuh untuk pekerja sosial memberikan sokongan, perlindungan dan pembelaan kepada mangsa dan memainkan peranan dalam mencegah keganasan sebegitu. Ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memperbaiki keadaan sosial dan kesejahteraan individu yang terjejas oleh keganasan rumah tangga. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.